Sesuatu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, ke melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluar yang ada di mata. Allahu akbar. Keluar yang ada di mata. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, takdir Allah menemukan kita. Kadang-kadang kita merancang tapi tidak jadi, tapi perancangan Allah ni confirm akan jadi. Kita sebagai manusia usaha saja, selebihnya tawakal kepada Allah. Dan itulah sebenarnya banyak orang, kita dah bagi tahu booking dah ada ratusan nama, dia minta cepat. Macam mana nak dapat cepat? Kita akan utamakan siapa yang dulu. Yang lambat akan dapat lambat. Siapa yang sabar boleh sabar. Siapa yang tak boleh sabar cari perawat lain. Saya minta maaf pasal saya buat rawatan ni part time sahaja. Okey. Boleh ceritakan sikit apa gangguan, apa mimpi, apa sakit yang dialami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wan. Dengan gangguan yang saya alami, badan jadi gatal-gatal, Okay. sakit kat belakang, tak nampak real, tapi ni rasa macam keribat lah. Kerap libat dalam kerap rumah. keribat. Lepas tu nampak macam ada benda memerhatikan kita lah. Lepas tu dari segi mimpi tu, saya dimimpi ular. Ular. Lepas tu saya mimpi dikejar. Tapi saya tak tahu dia kejar apa. Tapi saya sepenat. Ada mimpi perempuan Bersetubuh dengan perempuan. cantik, tapi bila saya macam marah dia bertukar Jadi buruk. jadi buruk. Ada mimpi bersetubuh tak? Ada lebam-lebam dekat paha betis tak? Ada kerap ditindih tak? Dulu pernah ada lebam kat betis, kat paha lah. Tapi jarang lah. Lebam ni? Ni macam jin betina ni. Itulah sebab sedikit. Okey, sekarang berdebar. Gigil, takut. Debar. Tenangkan diri je. Tak apa, abang pegang mic, bagi isteri cerita kalau ada apa-apa yang nak diceritakan. Cakap apa? Mungkin ada mimpi yang pelik. Bismillah. Macam saya tak ada gangguan sangat lah. Cuma macam lenguh-lenguh macam tu kat bahagian tangan, kaki kadang-kadang lah. Macam mimpi pernah mimpi dalam beberapa kali lah. Mimpi dapat baby. Okey. Mimpi melahirkan. Lagi sekali dia ada baby dan bukan minta disusukan, macam nak menyusukan tapi tak susukan. Macam tu lah. Jadi kalau ikut petanda-petanda mimpi yang mereka alami ni, memang ini mimpi petanda gangguan jin. Banyak orang yang saya rawat ada mimpi yang sama. Itu sebab bila mimpi macam ni kita dah boleh kena pasti dah. Tak payah suruh orang tu scan, orang ni scan apa semua. Kita detect daripada petanda mimpi dan petanda sakit. Ada pernah pergi cek hospital tak? Tak ada. Okey, yang suami pernah ada cek hospital? Cik hospital pergi klinik biasa. Okey. Macam dekat dalam ICU. Klinik biasa tu. Okey. Tak ada lah sakit. Sebelum ni pernah buat rawatan? Pernah. Pernah kerasukan tak? Kerasukan tak pernah. Sebenarnya ada juga yang datang ke rumah. Tapi Allah alam lah. Kita percaya benda tu benda gaib kan. Tapi apa yang dia cakap, Sebab dia ada nampak lah apa-apa semua kan. something lah. Something Okay. lah. Macam saya takkan cerita lah. Saya nampak itu, nampak ini pasal dalam Al-Quran, saya banyak ikut Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan sesungguhnya syaitan melihat dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi apa pun Allah tunjuk kat saya tolak dan saya tidak akan percaya. Kerana hijab mata ni banyak penipuan lah. Saya tak buat scan, telekan dan ramalan semua. Saya pandukan amalan dan ilmu saya ni betul-betul mengikut apa yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Pasal kita takut, sebenarnya perawat pun diuji. Perawat banyak syaitan-syaitan yang besar-besar datang menguji dia.
supaya dia tersesat daripada landasan yang benar. Saya harapkan semua yang menonton bersakit-bersakit boleh mendoakan saya supaya tetap berjalan di jalan yang benar, insya-Allah. Amin. Ya. Okey, sakit dia ada waktu tak? Sakit macam saya tengah malam lah. Malam kan? Sakit yang berwaktu. Maghrib. Saya pernah batuk. Saya pergi klinik, tak ada sakit apa pun. Dia pun bagi batuk biasa, ubat batuk biasa lah. Tapi batuk saya batuk kering. Okey, insya-Allah saya terangkan. Saya memang sini saya suka menerangkan supaya semua orang boleh tahu. Bila orang dapat pengetahuan, mudahlah untuk mereka mengesan ahli keluarga mereka yang terkena gangguan. Itu je. Bukan kita cerita pasal kita pandai, tidak. Okey, gangguan jin ni datang dari beberapa jalan lah. Yang pertama dan kerap berlaku di dalam Malaysia ni adalah jin keturunan. Jin keturunan yang pernah diambil oleh keturunan lalu kita. Tak tahulah, mungkin 7 keturunan yang lepas, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maksudnya mereka ini mengambil jin sebagai penjaga, pelindung dan juga pembantu. Zaman dulu-dulu berkemungkinan ilmu tu sesuai dengan zaman. Itu sebab majoriti orang-orang alam Melayu ni menggunakan kaedah tu. Kerana Islam dulu dengan sekarang berbeza. Dan rawatan Islam masuk ke dalam Malaysia pun awal 2000. Sebelum tu semua kaedah pembomohan, pendukunan dan juga pawang yang kita tahu, subhanallah. Ya. Jadi mana-mana jin yang diambil oleh keturunan, selagi mana tak diputuskan perjanjian, maka mereka akan mencarilah. Kata 7 lah, sampai ke 7 tu dia akan cari. Kita boleh terima saka ni dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, dalam keadaan kita tahu ataupun tidak tahu, keadaan jaga ataupun dalam mimpi. Jadi kalau dah takdir kita dapat, macam mana bang? Macam mana nak elak bang? Memang tak boleh elak. Allah dah takdir kita dapat lah, walaupun kita jaga solat 5 waktu. Kerana itulah rukun iman yang ke-6 tu, beriman kepada keadaan dan kepada Allah. Apa saja Allah tentukan, kita yang menerima, kita usaha sampai dapat jalan keluar. Yang kedua, datang daripada kianat manusia. Musuh-musuh lah, biasalah. Tak puas hati nak pergi pukul, takut. Jadi dia buatlah cara halus, mencari bomo-bomo, mencari tukang sihir untuk menyihir kita, menjatuhkan, mematikan dan juga membuat kita derita. Yang ketiga, datang daripada jin liar yang berjiran dengan kita, walaupun satu dunia dia duduk dengan kita, tapi mereka di alam lain sebenarnya, tapi mereka berjiran. Ada yang datang kepada manusia 2 sebab saja, suka, jatuh cinta. Jin liar ni biasa tu je. Cuma dia akan menyihir, memecah belahkan kita, mencerai beraikan kita bila mana dia dah terlampau cinta dengan kita. Jadi bila kita tak nak dia, kita cuba buang dia, tu yang dia menyakiti kita. Dan juga dia akan membuatkan cerai. Perceraian ini adalah sihir yang paling tinggi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isteri. Itulah sihir yang paling tinggi. Mana-mana jin yang dapat buat benda tu, mereka ini dipandang tinggi di kalangan jin lain. Sebab dia orang ni nak sangat cerai dengan manusia. Subhanallah. Jadi yang keempat, datang daripada barang-barang mistik, barang-barang pusaka, keris, cincin, batu permata, cucuk sanggul, pedang dan sebagainya. Barang-barang lama lah, pusaka yang ada jin. Dan bukan semua sebenarnya barang-barang tu yang ada. Ada juga barang-barang tu yang tidak ada apa-apa. Kita cuma ambil barang ni sebagai perhiasan, sebagai sunnah untuk menyimpan keris dan pedang, sebagai simbolik Melayu, tak ada masalah. Macam pakai cincin ni pun kita niatkan ikut sunnah Nabi, dapatlah pahala. Kalau kita pakai cincin nak dapat kadam, dapatlah kadam. Itu. Yang kelima, datang daripada amalan, ilmu dan juga apa sahaja yang menggunakan kaedah bantuan jin. Kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang ternampak Islamik, rupanya ada di sebaliknya. Cuma saya bagi tips sikit kepada abang, kepada penonton. Mana-mana ilmu yang kita bawa, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin merasakan la haula wala quwwata illa billah. Itu benar. Mana-mana ilmu yang kita bawa, kita semakin sombong, riak, angkuh, tak solat, malah semakin jauh daripada Allah dan Rasulullah. Itu ilmu batil lah, ilmu yang ada dampingan. Subhanallah. Jadi itu jalan-jalan jin datang pada kita. Ketika proses ruqyah nanti,
Kalau diri ketika ini ada jin dalam tubuh, maka 50% ke bawah, maka akan ada tindak balas pada tubuh. Rasa panas, rasa terbakar, berdebar, menggigil, takut, sakit kepala, berat di anggota-anggota tertentu, sejuk dan sakit di anggota-anggota tertentu. Kalau dalam diri tidak ada apa-apa ketika ini, asal ada jin yang keluar masuk, kita nak rawat dia keluar, kita balik, baru dia masuk balik. Tidak ada apa-apa tindak balas, bermaksud gangguan tu tak ada dalam tubuh ataupun diri kita clean. Kalau gangguan tu 100%, maka diri kita akan dikendali dan kita akan kerasukan. Kerasukan ada dua jenis. Satu 100% memang tak ingat apa-apa bila sedar. Satu boleh mendengar tapi tak boleh kontrol diri, tak boleh buat apa-apa pun. Kita hanya mendengar tapi kita tak boleh kontrol pergerakan kita, apa semua, berlawan dengan perawat. Macam kes semalam tu, dia mendengar tapi dia tak boleh buat apa. Dia dikawal lah tapi 50%. InsyaAllah semoga Allah mudahkan urusan kita, kerana Allah sahajalah tempat kebergantungan kita, Allah sahajalah jalan keluar kita, dan Allah sahajalah yang maha berkuasa atas setiap-tiap sesuatu. Saya sebagai perawat hanya usaha saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan. Okay, ikut saya baca sumpah pemutus ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi, yang aku terima secara rela ataupun secara paksa. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku perlindungan. Haramkanlah tubuhku dari dimasuki jin dan sihir. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah taubatku. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Okay, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Okay, tutup mata. Dalam hati ingat Allah saja, buang segala dunia dan isinya, hanya ingat Allah, 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 zikir hati. Kalau ada rasa yang amat sakit, bagi tahu saya. Kalau rasa nak dikendali, ikhlaskan hati kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التحيات السلام عليكم. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على في العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan urusanku, ya Allah. Izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika ada jin dan sihir dalam tubuh mereka, zahirkan, hancurkan, leburkan, musnahkan, ya Allah. Berikanlah jalan keluar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah kesungguhan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah perlindungan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Permudahkan urusanku, ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, bika min khair ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ya Allah, Ya Karim, jika ada jin di dalam tubuh mereka, zahirkanlah Ya Allah. Tiada daya dan upaya aku Ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu Ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha menzahirkan Ya Allah, zahirkanlah Ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaha illallah la ilaha illa Allah la ilaha illa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u illa bi'izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi سعة كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihi al-aqab wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghab wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahu akbar Allah 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 Okay, buka mata sekejap. Ada rasa apa-apa tak? Ha? Masa saya tekan dekat belakang ni tadi, ada rasa tajam tak? Rasa tajam. Panas. Rasa panas Abang rasa panas. Okey. Kakak? Tak ada apa. Okey, kita teruskan sikit lagi insya-Allah. Dia bila ada tindak balas sebenarnya memang diri kita ada gangguan. Banyak orang ingat kena rasuk je ada gangguan. Tak kena rasuk pun ada, cuma gangguan dia 50% ke bawah. Kalau tidak, macam mana boleh rasa benda tu? Abang rasa, aku rasa. Rasanya dekat abang ada gangguan. Saya simple, kalau kata tak ada, saya cakap tak ada. Buat apa saya nak menipu orang? Kita boleh tipu siapa je, Allah kita tak ada tipu. Jadi kita kenal pasti gangguan dalam tubuh pesakit ni melalui rasa yang mereka sendiri rasa. Rasa ni bukan boleh dibuat-buat. Okey. Okey, tutup mata, kita sambung sikit. InsyaAllah, Alhamdulillah, gangguan ni ringan. Dia cuba nak kontrol tadi, dah nampak abang macam dah ada getaran, tapi Allah tak izinkan lagi. Tak apa, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi
سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Luruskan kaki ke depan. Okey, luruskan dua-dua kaki ke depan. Panas lagi tak? Sikit kat dada Semacam ulu hati tu senak Okey. Kaki kiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله 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 صلى الله صلى الله صلى الله. Ada rasa apa tak? Tak ada. Bang, ada rasa apa? Situ okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar. Qaf ha ya sabha qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar. Kafha ya sabha qaf. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah. Ada rasa lega tak? Ada? Ha? Kurang sikit. Kurang? Alhamdulillah. Okey, cakap macam mana rasa dia? Cuba cakap macam mana rasa dia sekarang? Tadi rasa senak sangat-sangat lah. Sekarang? Ni kurang sikit. Tapi Rasa
Berat tu ada ya. Berat ada lagi, tapi ada rasa lapang sikit lah. Lapang sikit. Okay, bismillah kan. Alhamdulillah akak tak ada apa-apa. Selalu yang sakit dekat area sini Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluarlah kau, wahai musuh-musuh Allah, melaknatmu dengan laknat Allah. Allah. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن فهو رحمة للمؤمنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. الله أكبر. Rasa ringan sikit badan. Panasnya. Sini dah macam okey, sini saya rasa panas ni. Dekat telinga Ada pernah dengar bisikan-bisikan tak bang? Dulu pernah, tapi sekarang ni tak ada dah. Okey. Kita tutup balik lah hijab-hijab yang terbuka Tapi saya meremang ya. Sekarang kita rasa panas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد بالقبول ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله. إنا جعلنا في أعناقهما أغلالا فهي إلى الأذقان فهم ونحن جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يلا تتركنا السماء حسب سورة باطلا الحديد لنمطق بأيدي المنكرين أن يبعث سيدنا يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sampai nampak merah telinga dia. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya hasbunallah ya malik ya malik ya malik ya malikul mulk. Ya hasbunallah ya malik ya malik ya malik ya malikul mulk. Ya hasbunallah ya malik ya malik ya malik ya malikul mulk. Allahu akbar. Alhamdulillah, kenyang.
rasa kurang? Alhamdulillah. Pusing depan balik. Ada lagi rasa dekat mana? Saya Muka pula. Saya nampak macam bayang-bayang ada orang. Saya tutup mata tu. Ya. Orang tu lah. Tadi dia di dalam. Sebenarnya pasal permulaan saya ruqyah tadi, saya dah rasa meremang dah. Dah naik ke tengkuk semua, dah rasa kembang. Jadi bila saya ruqyah, dan rasa tu terus hilang. Rasanya berkemungkinan mereka lari dah. Tapi insyaAllah nanti kita buat pemagaran, kita tutup balik apa-apa yang terbuka, insyaAllah. Sekarang macam mana rasa lepas kita dah tarik dekat telinga, belakang badan dan dekat ulu hati ni? Seringat je. Alhamdulillah. Dia simple je, tuang badan boleh rasa. Kalau saya cakap saya dah keluarkan 20-30 ekor pun, kalau tuang badan tetap rasanya sama, maksudnya benda tu tak keluar. Tadi nak tarik nafas berat. Sekarang Alhamdulillah. lapang Alhamdulillah. Lepas mandi kan insya-Allah akan dapat rasa sepenuhnya perubahan diri. Tapi saya nampak bayang orang tua. Orang tua lelaki perempuan? Laki. Boleh betak. Subhanallah. Memang. Allah Akbar. Kalau kita nak dialog dengan dia, satu boleh. Abang ikhlaskan nanti, abang mohon pada Allah, ya Allah, kalau betul orang tua ni yang mengganggu aku relakan badan aku untuk aku melepaskan segala-gala hubungan dengan dia. Kalau abang rela lah, kita cuba tengok. Kalau Allah izinkan, mana tahu. Tutup mata, niatkan. Saya cuba tarik dia masuk. Bismillah. Bismillah, masyaallah, bismillah, masyaallah, bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, gerakkan tangan aku di mana duduknya jin yang mengganggu jasad ini, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, awwalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Kunci dan zahirkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya ma'syaral jin, dengan izin Allah zahirkan diri kamu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang tadi dah masuk ni. Rumah tu. Subhanallah. Assalamualaikum. Dengan izin Allah berbicara kamu. Dengan izin Allah gunakan kotak suaranya untuk berbicara. Apa kamu mengganggu jasad ini? Bulu roma dia pun dah naik. Wahai hamba Allah, kenapa kamu mengganggu dia? Ikhlaskan nanti bang. Saya rasa bahang dia ni. Saya meremang. Kenapa kamu mengganggu dia? Dari mana kamu datang? Boleh bercakap atau tidak? Angguk ataupun gelengkan kepala. Apa agama? Islam. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بكاء kuncian mulutnya Allah. Kenapa kamu ganggu dia? Cakaplah dengan izin Allah. Kenapa mengganggu dia, keluarga dia, menunjukkan diri di kediaman dia? Sebab apa? Apa tujuan kamu? Mana datangnya kamu? Nampak dia dah tunduk. Dia dah hilang kendali ni. Dia dah mungkin 50 ya. Dia mula nampak macam tu kan, tunduk kan? Jadi bila ada jin-jin yang berwujud orang tu duduk dalam jasad, tak kira nenek ke, orang tua lelaki ke, jadi kebiasaan badan kita akan jadi macam orang tu. Sakit sana, sakit sini, tak boleh bergerak, tak boleh solat normal, kena solat atas kursi. Boleh cakap atau tidak? Apa agama kamu? Islam ke? Ataupun tidak ada agama? Saya memang meremang ni. Tengkuk saya semua tegak ni. Pergilah. Tinggalkan jasad ini. Pergi ke alam kamu. Lepaskan segala gangguan, segala pertalian, segala perhubungan dengan dia dan keluarga dia dan keturunan dia dan kediaman dia. Kembali ke tempat asal kamu. Boleh? Boleh ataupun tidak? Angguklah kepala kalau boleh. Aku tahu kamu mendengar. Boleh? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan jin dan manusia. Itulah tujuan penciptaan jin dan manusia. Itulah tujuan penciptaan jin dan manusia. Bukan Allah cipta kamu untuk mengganggu manusia, menjalinkan hubungan dengan manusia dan menakut-nakutkan manusia. Inna dina indallahil Islam. Allah hanya redha dengan agama Islam. Ingat, selain agama Islam,
maka akan binasa di padang mahsyar kelak. Tengok dia dah dikendalikan body ni. Cuma Allah tak izinkan dia bercakap. Subhanallah. Semua atas izin Allah Pasal Allah yang mengawal lisan, hati, gerak tubuh dan segalanya, kepada jin, kepada manusia, kepada semua yang Allah cipta ni, semua Allah yang kawal. Itu sebab kadang-kadang kalau tengok video, ada yang bercakap, ada yang tak bercakap, ada yang kelang kabut, ada yang garang, ada yang kelakar, ada yang ajak kahwin, macam-macam. Dia macam manusia sama. Ada yang pemalu. Atuk, boleh bercakap atau tidak? Pergilah. Putuskan perjanjian Putuskan segala gangguan, boleh? Boleh ke tidak? Apa kita keluarkan dia? InsyaAllah kita pindahkan dia je lah ke tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar semuanya. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang lain ke? Cakaplah. Kenapa kamu ganggu dia? Cakap. Cakaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, kemelaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluar yang ada di mata. Allahu akbar. Keluar yang ada di mata. Allahu akbar. Keluar yang ada di mata. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Sudah? Alhamdulillah, istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terang sikit tak mata? Duduk kat mata. Yang tadi tu kita cuba tarik. Daripada situlah membuka rahsia dia duduk kat mata. Subhanallah. Tengok saya terus cabut sepit mata dia. Allah gerakkan hati saya cabut sepit mata. Rupanya dekat mata dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Macam dengar bang. Masa abang tarik dekat mata tu nampak apa-apa tak? Perempuan tu nampak? Perempuan tak nampak. Yang bila abang dah tarik masukkan tu, terus auto rasa macam malah gelap, terus tak ingat. Subhanallah. Jadi itu kaedah yang abang gunakan tu, mediumisasi lah. Nama dia. Kaedah ni jarang digunakan dalam rawatan. Kalau terdesak betul-betul diperlukan, kita gunakan. Asal kaedah ni di Indonesia popular 10 tahun yang lepas. Kat Malaysia ni baru kita orang buka lah, ada separuh orang yang buka, yang menunjukkan. Jadi orang pandang benda ni macam pelik lah benda ni, macam mana jin boleh tarik. Itu semua atas ilmu Allah, itu semua atas izin Allah. Kita nak gerakkan jari ni pun atas izin Allah. Allah tarik daya, tak bergerak jari ni. Subhanallah, angin pun keluar pada badan. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Maksudnya terbuktilah dalam badan ni sebenarnya ada yang menghuni. Subhanallah. Dan dia banyak main dekat mata, sebab boleh nampak macam-macam. Allah Rabbul Karim. Sekarang badan macam mana? Rasa dekat sini sempit lagi tak? Lapang terus? Tak ada dah lapang terus, tapi lebih ringan lah, ringan. Alhamdulillah. Tadi tiba-tiba terus turun macam ni, mula-mula sini. Dan bila tarik tu dah mula pegang kat mata, terus tunduk habis. Tapi saya dengar awak panggil. Dengar tapi tak boleh buat apa. Maksudnya tu 50 lah, 50%. Alhamdulillah. Okey, kita double checking. Okey, tutup mata balik, tenangkan diri balik. Okey, niatkan, ya Allah, daripada azan yang aku dengar ni, kau jadikan azan ini sebagai penghancur, pelebur, pemusnah segala sisa jin dan sihir yang masih ada dalam badan aku, dengan sebab azan yang aku dengar ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه. Okey, boleh buka mata. Okey, macam mana rasa? Ada debar-debar tu semua dah hilang Gigil-gigil, takut-takut tu semua tak ada dah Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung interview artis kita pada malam ini selepas siap rawatan. Bye. Alhamdulillah, segalanya akan jadi mudah bila kita sandarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang sulit akan menjadi mudah bila kita bertawakal pada Allah. Jadi itulah sebenarnya dalam rawatan saya banyak mengajar penonton, pesakit supaya sandarkan Allah, percaya Allah, serah diri bulat-bulat pada Allah. Kerana saya tak nak adanya orang yang sampai tahap macam menyanjung diri saya tinggi dan sebagainya. Pasal ada saya dapat mesej-mesej yang nak menuntut dengan saya dan sebagainya. Jadi pesanan saya pergi cari guru-guru, ustaz-ustaz belajar. Saya bukan ustaz, saya orang biasa je. Saya belajar pun dengan guru-guru tua di kampung-kampung saja. Jadi seeloknya belajarlah dengan orang yang memang benar-benar qualified untuk mengajar. Alhamdulillah. Jadi sandaran saya hanya Allah Ta'ala. Saya banyak meletakkan apa yang saya buat ini pada kalimah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas kuasa dan kehendak Allah. Jadi kita nampak walaupun sulit macam mana, Allah akan bagi jalan keluar. Walaupun apa pun, Allah akan bagi jalan keluar. Kerana Allah sahajalah jalan keluar segala masalah, segala sakit, segala-galanya. Subhanallah. Seorang hamba Allah yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang dan kepada Allah kami kembali. Maka Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi kalangan para malaikat. Ini hamba-Ku, ini hamba-Ku. Turunkan nikmat kepada dirinya. Subhanallah. Jadi kita tanyakan sedikit macam mana perubahan mereka sebelum dan selepas rawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rawatan tu rasa macam berdebar-debar, macam berat-berat badan, especially dekat ulu hati ni lah. Rasa macam panas nak kan. Tapi dah lepas rawatan ni, dah lepas mandi limau tadi, Alhamdulillah rasa lebih lega, lebih ringan. Sakit-sakit belakang ada lagi tak? Sakit belakang pun Alhamdulillah tidak rasa macam berat dekat tulang belakang ni kan. Alhamdulillah. Okey, semoga izin Allah lah. Terima kasih lah Bawan. Alhamdulillah, Allah takdirkan bertemu. Dan cerita sikit tentang bilik yang ni, yang bau-bau ni. Bilik utama lah. Tempat tidur kan. Sebelum ni memang berbau busuk. Bukan sebabkan bau tu lah kita orang pindah ke bilik belakang lah. Tidak, kita orang tidur bilik depan. So semua ni anak-anak sekali semua tidur kat bilik belakang lah sebab bau. Tapi bila seminggu kebelakangan ni, bila kita dah confirm dengan semua ni dengan izin Allah Ta'ala lah, baru confirm dengan Abawan nak datang, bau tu makin hari makin berkurang. Makin hilang tanpa dicuci subhanallah. Sehingga kan kalau hari ni pergi bau, masuk dalam dah tak ada bau. Anak-anak pun dah boleh main lah. Seakan-akan macam bau tu datang daripada kehadiran sesuatu lah. Pasal dalam paranormal pun kerap cakap jin ni dia datang berbagai cara kita dapat kesan. Contoh dari sudut bila ada jin yang mendekati kita, kita akan rasa remangan, meremang bulu roma kita tu adalah jin berdekatan kita. Tak kira lah di mana-mana pun.
Kalau kita rasa panas sangat-sangat, walaupun kipas dah kuat, walaupun dah pasang aircon rasa panas, bermaksud itu bahang daripada mereka, kerana Allah cipta mereka daripada lidah-lidah api yang menusuk masuk dalam liang roma. Dan lagi satu, kehadiran mereka ini datang dengan bau wangi ataupun bau busuk yang datang hina. Jadi maksudnya kalau kata bau tu datang dari bilik ni, dan selepas kita dah deal nak rawatan, seperti tiba bau tu dengan kuasa Allah hilang, bermaksud berkemungkinan sebelum ni mereka menghuni bilik ini, dan bila dia tahu kami nak datang, dia mula berpindah ke tempat lain. Mungkin tu sebab bau tu boleh hilang. Kalau tidak, tak cuci macam mana dia bau tu boleh hilang? Subhanallah, maha suci Allah. Jadi subhanallah, tak ada nak cakap apa lah, speechless dah. Jadi macam akak sendiri terkena lebam-lebam di kaki, di betis apa semua, apa yang abang dapat simpulkan, mungkin gangguan yang pada akak ni datang pada abang. Maksudnya gangguan yang pada abang ni, dia akan buat akak ni sampai hilang sabar, sampai rasa aku duduk dengan dia, aku pun terkena sekali. Maksudnya gangguan ni berantai kepada suami dan isteri. Walaupun gangguan tu kena total pada suami, tapi isteri yang orang cakap pasangan kelamin pun akan tetap terkena lah, tapi tak berapa kuat. Dan sebenarnya banyak gangguan-gangguan yang terus menjadi ekstrim dan 100% akibatnya daripada kita tak menjaga solat. Banyak orang bila dah terkena gangguan, dia tak jaga solat, itu yang gangguan tu semakin kuat menguasai diri dia. Kalau selagi mana kita kena gangguan, kita masih menjaga solat, insya-Allah Allah akan jaga kita, walaupun kita kena tu tak berapa teruk lah. Dan kita nampak malam ni Allah mudah prosesnya. Tak perlu bersilat macam semalam. Semalam betul-betul asyik baiklah ada geng serai semalam. Okey, Kak Ola ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Ceritakan sikit apa efek buruk bila diri ada gangguan. Kerja terganggu ke tidak, hubungan dengan isteri, anak-anak terganggu ke tidak, jadi panas baran ke tidak, boleh ceritakan? Okey, secara pendapat peribadi saya, pengalaman bila terkena ni, yang pertama sekali dia mempengaruhi kita punya perasaan lah. Emosi kita. Kadang kita hal kecil pun kadang jadi besar lah. Dia tak ada besar, dia macam nak marah. Sikit pun nak marah kan. Padahal benda tu kita boleh sabar. Yang kedua, melibatkan rezeki kita lah. Punca rezeki kita. Pada saya, paling utama sekali adalah punca rezeki lah. Dia akan attack kita punya, tapi semua ni semua dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi dia akan attack kita punya sumber rezeki kita lah. Yalah, sebab kalau kita tak ada rezeki, benda tu akan mempengaruhi emosi kita. So benda tu pun akan makin lama makin teruk lah dengan pasangan kita. Yang ketiga, dari segi fizikal kita lah. Kita rasa macam saya rasa berat. Berat badan, cepat penat. Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba jadi macam berat sebelah. Dia side kiri kan, dia akan side kiri akan berat sebelah. Lepas tu isteri pun nampak kita macam jalan bongkok tau. Corang tua bongkok kan. Kata, "Apa abang ni bongkok sangat kan?" Gitulah. Jadi apa pun syukur alhamdulillah, walaupun abang ada gangguan, tapi Allah masih bagi kekuatan untuk dia cari jalan, untuk mesej. Ada orang sampai tahap dia tak boleh. Maksudnya orang lain, keluarga nak ubat dia pun dia tak nak. Sampai tahap yang macam mana kalau yang ada di keluarga kita sakit ataupun kena gangguan, dia orang ni tak nak untuk dirawat. Kalau tak nak, memang kita tak dirawat sebenarnya, pasal tak ada keikhlasan diri daripada dia. Cuma pesanan saya, kalau ada di keluarga yang sakit, kita tak boleh nak ubatkan dia, kita banyak-banyakkan pujuk dia dan banyakkan berdoa, moga Allah mudahkan urusan. Pasal kita tahu doa ini senjata orang mukmin. Doa ni boleh mengubah segala-galanya. InsyaAllah teruskan usahalah. Kadang-kadang macam tu, sampai tahap anak dia sakit, bini dia sakit, tapi dia orang tak nak pergi berubat. Kalau tak nak berubat, kita paksa pun susah nak dilepaskan, pasal dia tak ikhlas. Jadi salah satu juga gangguan pada abang kita, dari sudut mata lah, hijab dia terbuka, nampak tu, nampak ni. Itu akan jadikan gangguan juga, betul? Pasal kita dalam hidup kita nak ketenangan, kebahagiaan. Ada sebab kenapa Allah pisahkan alam jin dengan alam manusia. Allah tutup hijab, kita tak nampak dia orang. Pasal Allah tahu kita tak ada kemampuan nak tengok dia orang. Kerana Allah tahu kita ni tak sesuai mata kita untuk melihat dia orang.
Tapi banyak antara orang-orang yang nak buka hijab, nak tengok jin, nak tengok itu, nak tengok ini. Sekarang dia tak tahu. Kalau kita boleh melihat mereka, kita boleh jadi gila. Kerana ada pendapat ulama mengatakan jika dijatuhkan jarum daripada langit, maka akan terkena golongan jin dulu. Nak menunjukkan jin ni sangat banyak. Mereka hanya berlaga kulit, berlaga kemaluan, maka akan lahir anak-anak jin yang terus akil balik. Yang kita tak tahu 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, 100 ekor. Jadi contoh kalau ada sepasang jin dalam tubuh kita, kita sakit 10 tahun, berapa banyak anak jin dalam badan. Itu yang ada gangguan, yang jenuh, yang kita dah sembelih ataupun kita keluarkan, naik lagi, keluar, naik lagi, keluar, yang ambil masa 5 jam, 6 jam. Pasal mereka ini membiak dalam tubuh kita, dan mereka meninggalkan najis-najis dalam tubuh kita. Sebab kadang-kadang kaki tak boleh bergerak. Apa semua pasal dalam salur darah kita dah banyak najis-najis dan juga mereka dalam salur darah. Subhanallah. Satu lagi bang, dari segi rezeki tu kan. Macam saya, ni saya cerita peribadi saya lah. Macam saya memang bila di tempat kerja saya tak boleh nak fokus kerja. Dan membuatkan saya tak nak pergi kerja. Padahal bang, saya ni kerja kerajaan. Okey. Tapi bila saya nak pergi office, saya tak boleh pergi kerja. Subhanallah. Sehingga kan bila bos cakap suruh pergi kerja juga, susah saya nak gambarkan ni macam mana saya nak pergi kerja tu. Sampai kawan-kawan cakap saya, Rul, kenapa kau jadi macam ni? Padahal kau yalah, bukan saya yang macam ni punya orang. Bukan macam ni bang. Saya bila saya bertukar di tempat kerja, di kementerian saya tak sebut kementerian mana, saya akan dapat ABC bang. ABC ni Perkhidmatan Cemerlang lah. Tapi saya sedih bila saya masuk ke kementerian baru, saya sebab saya tak boleh nak continue kerja kat situ. Saya tak boleh nak cerita kat orang macam mana. Dengan isteri lah saya cakap macam tu. Tak perlu akan, tak ada masalah. Sehingga kan saya kena tindakan tertib lah. Sebab saya tak boleh nak pergi kerja. Cuma sekarang ni saya dalam proses rayuan. Saya berdoa lah kalau ada rezeki saya boleh masuk kembali lah. Kalau tak, itu bukan rezeki saya lah. InsyaAllah. Kita mohon sahabat yang menonton boleh mendoakan abang ni supaya dia pulih, dipermudahkan urusan dan dapat dikekalkan rezeki dia supaya dia dapat menafkahi anak-anak dan isteri semua. Jadi kita nampak efek buruk bila diri ada gangguan, terganggu emosi, fizikal, ibadah dan juga tugasan. Kerja kita pun jadi akan terganggu. Ada orang sampai tahap dia kena sihir, kena gangguan jin, sampai tahap dia tak boleh kerja. Kerja sana berhenti, kerja sini berhenti. Pasal apa? Dia ni tak boleh kawal diri di ketika kerja. Bayangkanlah kalau masuk kerja kilang kena rasuk. Masuk sini kena rasuk, masuk sini kena rasuk, orang semua buang lah, orang tak nak ambil kita kerja. Jadi pastikan kalau ada di keluarga kita yang sakit, yang ada tanda-tanda gangguan jin dan sihir, kita cari perawat yang benar, cepat-cepat bantu mereka keluar daripada segala gangguan. Jangan kedekut duit sangat-sangat. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang manusia ni berkira untuk kesihatan isteri sendiri, berkira untuk kesihatan diri sendiri, untuk anak-anak sendiri. Subhanallah. Kesihatan itu satu benda yang tidak ternilai. Bayangkan kalau kita kena sakit jantung, doktor cakap 15,000, kita sanggup cari 15,000 dan kita tak cakap doktor tu penunggang agama. Sedangkan ilmu kedoktoran ni pun ilmu Allah. Tapi bila katalah perawat-perawat ni meletakkan kos tertentu, berkemungkinan pasal kos perjalanan dia dan sebagainya, kita dah cakap benda tu mahal, tak mampu dan sebagainya. Nak dapatkan apa-apa, kita kena usaha. Nafas yang kita hela ni pun, kalau kita tak makan minum pada kecil, hidup ke tak hidup sekarang? Mati. Berapa banyak duit kita, duit bapak kita, duit mak kita habis untuk membesarkan kita. Jangan berkira-kira. Kita usaha, kita sabar, kita doa, kita tawakal. Jika Allah tidak mengizinkan kesembuhan, bermaksud Allah ingin memotong dosa-dosa kita dan ingin memulihkan kita. Kerana sakit ini adalah kifarah dosa-dosa lalu kita. InsyaAllah kita mohon semua yang menonton boleh mendoakan abang ni. Dan abang mungkin ada kata-kata terakhir nak cakap. Oleh saya, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Abang Wan dan tim kerana dapat datang pada hari ini. Semuanya atas sebab keizinan Allah SWT. Dan juga kepada isteri saya lah. Dia dah tengok saya ni dah terlampau cakap bila kita down lah bang, kita ada masalah kan. So dia yang push saya message
Abang Wan, message Abang Wan, so datang. Maksudnya support daripada pasangan ni sangat penting. Jangan biarkan keluarga kita ataupun pasangan kita yang sakit ni seorang diri, kerana mereka akan lebih teruk bila tidak diberi moral support. Subhanallah. Tahniah Kak kerana menjadi seorang isteri yang terbaik. Subhanallah. Aku pun terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi menonton. Kalau sesiapa yang nak booking tu, ini pertama kali saya cakap dalam video ni, saya tak pernah cakap, boleh ke Facebook page Abang Wan Live, nama yang sama di YouTube ni. Korang boleh messenger kat sana, tapi boleh sabar dululah. Siapa yang boleh sabar tu boleh booking, pasal berkemungkinan setahun ke depan ni dah penuh. Apa bang? Kebenaran tak pernah mengalah. Bye.